Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan tajuk CAAT, iaitu merupakan satu kesinambungan daripada topik yang telah dibincangkan oleh kumpulan pada minggu lepas. Jadi sebelum kita meneruskan persoalan yang ditimbulkan pada minggu lepas berkenaan bagaimana hendak kita decide sama ada untuk menggunakan kaedah black box ataupun white box, iaitu black box dijalankan sistem persekitaran komputer di sekeliling komputer, iaitu black box dijalankan secara manual, dan apakah pula perkara yang perlu dilihat sebelum membuat keputusan untuk melakukan proses pengauditan kerja audit menerusi komputer, iaitu true komputer ataupun white box. Jadi kita akan berkenalan terlebih dahulu berkenaan dengan apa itu CAAT dan apakah contoh-contoh CAAT yang ada yang akan dibincangkan dengan lebih mendalam pada topik kali ini. Baik, apa itu CAAT? CAAT ni merupakan satu teknik berkomputer yang digunakan oleh juru audit untuk mengumpul bahan-bahan bukti audit yang terdiri daripada komputer klien, iaitu data-data perakaunan yang dapat dikumpulkan oleh transaksi perakaunan yang telah dijalankan oleh syarikat-syarikat klien, di mana juru audit akan mengaudit transaksi-transaksi tersebut menggunakan perisian software yang dibangunkan oleh juru audit sendiri, iaitu CAAT. Terdapat beberapa program yang akan dibincangkan kemudian berkenaan apakah sebenarnya teknik-teknik yang persesuaian yang akan digunakan oleh juru audit dalam mengaudit data-data perakaunan klien tersebut. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan fungsi audit. Bagaimana sebenarnya CAAT, macam kita tahu firma zaman sekarang memang kebanyakannya firma yang mempunyai struktur yang kompleks. Memang kebanyakannya akan merekod transaksi-transaksi perakaunan mereka di dalam sistem berkomputer. Jadi untuk suatu perkara yang telah direkodkan dalam sistem berkomputer, sekiranya kita berhasrat untuk menggunakan kaedah manual untuk mengkaji dan mencari bahan-bahan bukti yang telah pun berada di dalam data komputer tersebut, dia agak sukar. Jadi apa yang boleh dibuat adalah menggunakan komputer juga untuk mengaudit perkara-perkara yang telah terdapat dan terkandung dalam komputer-komputer klien tersebut. Jadi apa yang boleh dikatakan bahawa CAAT memang sangat boleh digunakan untuk mana-mana perniagaan yang mempunyai struktur perniagaan yang kompleks, seperti mana yang telah dibentangkan oleh kumpulan pada minggu yang lepas. Kaedah CAAT ini adalah lebih tepat dikatakan pada audit yang menggunakan true computer, iaitu ataupun white box, di mana CAAT tersebut adalah digunakan untuk kerja audit bagi struktur perniagaan yang kompleks, bagi tujuan untuk memberikan keberkesanan dan keefisienan fungsi audit tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan jenis-jenis CAAT. Yang pertama adalah perisian audit ataupun audit program. Yang kedua adalah ujian data. Dan yang ketiga adalah teknik-teknik lain. Kita akan pergi kepada yang pertama terlebih dahulu, iaitu perisian audit. Di mana perisian audit ni mempunyai beberapa fungsi, dan antaranya adalah untuk memilih sampel untuk disiasat. Jadi sampel tersebut, seperti kita tahu, ia adalah satu kerja audit untuk memilih sampel bagi mendapatkan bahan bukti. Jadi sampel tersebut akan dipilih secara rawak. Untuk menggunakan kaedah manual, ia akan memakan masa yang agak lama untuk kita lakukan kerja audit tersebut, sebab ialah kerja-kerja manual. Jadi data transaksi perniagaan yang kompleks sudah semestinya akan memerlukan masa yang lebih untuk kita kaji, untuk kita dapatkan sampel-sampel berkenaan. Sebagai contoh, senanglah untuk kita buat pilihan. Kalau macam contoh kita nak data yang ada baki sebanyak 100,000. Jadi dekat dalam sistem tersebut kita boleh bangunkan satu sistem software. Juru audit akan bangunkan satu sistem software untuk dia boleh setkan yang dia nak baki. Sebagai contoh, dia nak baki yang 100,000. Jadi dia akan pilih mana-mana, dia akan tekan, dan dia akan setkan yang dia nak 100,000. Jadi akan keluar mana-mana data yang mempunyai rekod sebanyak 100,000 tu saja. Jadi senanglah dan cepat berbanding kalau lakukan secara manual untuk jalankan kerja audit. Dan yang seterusnya adalah dengan melihat kepada item-item yang tidak menjadi kebiasaan. Contohnya macam inventory. Kalau dia macam kita tengok, kita nak trace inventory yang mempunyai perkara-perkara yang tak logik. Contohnya macam inventory tersebut tapi negatif. Jadi perkara tersebut tak sepatutnya berlaku. Kalau kita nak check satu-satu inventory tersebut di dalam sistem,
di mana perniagaan tersebut mempunyai sistem yang sangat kompleks dan susah untuk kita tengok dengan mata kasar. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh bangunkan satu program untuk juraaudit tersebut setkan. Dia boleh set macam contoh, kalau dia nak detect ada tak inventory yang balance ni negatif. Jadi perkara tak sepatutnya berlaku. Ataupun contoh account receivable tapi kredit. Macam mana account receivable boleh jadi kredit? Account belum terima tapi kredit. Jadi perkara-perkara yang pelik macam ni jadi lebih mudah untuk disiasat dengan perisian audit yang dibangunkan oleh juraaudit sendiri ke atas komputer-komputer klien. Ataupun boleh jadi yang inventory tersebut tak bergerak selama 6 bulan. Jadi benda tu pun pelik, sama ada dia dah obsolete ke ataupun dia hilang ataupun lain-lain. Jadi dengan mempunyai perisian audit yang dibangunkan sendiri oleh juraaudit ni, jadi mungkin juraaudit berpeluang untuk menjalankan kerja audit tersebut dengan lebih cepat dan lebih berkesan. Okey, seterusnya adalah dengan melaksanakan pengiraan semula. Seterusnya adalah dengan melihat kepada item yang tidak menjadi melaksanakan pengiraan semula, maksud saya. Jadi sebagai contoh, sebagai inventory penutupan, fail penutupan inventory macam yang telah diberikan oleh klien pada juraaudit untuk mereka semak. Jadi memang menunjukkan dah tunjukkan jumlah total yang sebenarnya yang ada di rak di kedai tersebut. Jadi apa yang boleh kita buat? Memang sistem tersebut dah bagi tahu berapakah baki inventory tersebut, tapi macam mana kita nak sahkan? Jadi mungkin kita boleh bangunkan juga satu sistem, satu software untuk membandingkan rekod-rekod yang berada, rekod-rekod transaksi yang telah berjalan sepanjang tempoh perakaunan tersebut dan dibandingkan dengan baki inventory yang berada pada fail yang telah diberikan oleh klien kepada kita. Adakah benda itu betul ataupun ada terdapat kecurangan? Jadi perkara ni akan lebih memudahkan juraaudit dengan tak perlulah juraaudit nak duduk dan kira inventory itu sendiri. Jadi lebih mudah sekiranya inventory tersebut dapat dilihat sebarang kecurangan yang berlaku menggunakan menggunakan perisian-perisian audit yang dibangunkan oleh juraaudit ini sendiri. Seterusnya adalah ujian data ataupun test data, di mana juraaudit akan masuk sistem klien untuk tengok sama adakah program beroperasi dengan betul atau adakah kawalan beroperasi dengan betul. Jadi sebagai contohlah, kalau saya sebagai juraaudit, saya akan setkan diri saya sebagai seorang customer dengan credit limit of 1000. Maksud saya boleh beli sebanyak 1000 saja. Lepas tu saya order barang tersebut. Saya dah target saya nak beli 1500 sebab ni kan kita nak test data tersebut dengan tahap. Contoh, first order saya akan beli sebanyak RM800. Jadi masih di bawah credit limit saya sebanyak 1000. Jadi seterusnya saya akan beli pula tambahan, order tambah sebanyak 100. Jadi total kredit yang saya dah gunakan adalah sebanyak 900. Maksud berbaki 100 lagi untuk capai kredit limit sebanyak 1000. Lepas tu andai kata kali ketiga saya cuba pula beli barang yang berharga sebanyak RM300. Jadi benda tu dah sampai ke tahap RM1200. Bermaksud dah melebihi kredit limit saya. Okey, jadi kalau saya tambah lagi nak sampaikan ke 1500, confirm lah akan sampai ke kredit limit saya kan. Jadi apa yang boleh saya cakap, bahawa kalau first to order saya okey, bermaksud perkara tersebut, kawalan program tersebut yang dijalankan oleh klien selama ni, program tersebut beroperasi adalah dengan betul. Andai kata kalau pada tahap ketiga saya beli pada kadar 1200 sedangkan benda tu dah melebihi kredit limit saya, jadi perkara tersebut membuktikan bahawa program yang telah dijalankan oleh sistem klien adalah tidak betul. Jadi terdapat tindakan susulan yang perlu dilakukan oleh juraaudit untuk memastikan program tersebut beroperasi dengan betul. Begitu juga dengan kawalan. Adakah kawalan beroperasi dengan betul? Jadi perkara-perkara ini yang akan juraaudit tafsirkan apakah tindakan-tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan. Jadi inilah tujuan CAAT tersebut bagi jenis ujian data. Namun mungkin akan ada yang tertanya-tanya, kenapa kalau juraaudit guna benda macam tu, tak ke benda tu akan merosakkan data-data yang ada dalam sistem klien. Jadi mungkin akan ada perkara-perkara yang transaksi yang
tak betul lah, sebab kita pun saya sebagai juruaudit, saya jadi sebagai customer yang palsu. Jadi walaupun transaksi tersebut ada, sebab kita kan nak test sistem tersebut, bermaksud kita perlulah menjadi sebagai seolah-olah kita ni customer yang betul. Jadi adakah transaksi tersebut akan direkodkan dengan betul di dalam operasi, dalam sistem yang dibangunkan oleh klien tersebut. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh juruaudit adalah dengan cara klien tersebut akan copy data-data yang ada pada awalnya untuk mengelakkan sebarang kehilangan data-data pelanggan yang asal, yang sebenarnya. Jadi andai kata juruaudit melakukan kesilapan, kebanyakan juruaudit yang baru mungkin akan melakukan kesilapan. Jadi sekurang-kurangnya data tersebut telah mempunyai salinan di rekod perakaunan customer juruaudit tersebut. Jadi tiadalah kehilangan data yang akan direkodkan. Jadi seterusnya adalah dengan cara selain daripada menggunakan real life test data, kita akan menggunakan dead test data, iaitu untuk masukkan data-data fake kita tu pada sistem yang tak beroperasi pada ketika itu, untuk elakkan sebarang error daripada sebarang perubahan yang kita nak buat ataupun ujian yang kita nak cuba jalankan sebagai juruaudit untuk mengesahkan sama ada program tersebut beroperasi dengan betul ataupun tidak. Seterusnya adalah embedded audit facilities. Ia merupakan satu teknik yang mana memerlukan program juruaudit untuk memasukkan kod mereka sendiri ditanamkan dalam perisian program klien. Jadi apa yang boleh dilakukan adalah melalui teknik ini mereka akan mengesan sebarang perkara yang tidak bertepatan dengan perkara yang sepatutnya dijalankan oleh klien tersebut. Jadi mereka akan melihat sama ada transaksi yang dijalankan oleh komputer tersebut berada pada tahap yang sebenar ataupun tidak. Dan melalui teknik ini juga mereka mestilah mengasingkan rekod-rekod tersebut di dalam satu fail yang khas untuk tindakan selanjutnya oleh juruaudit, kerana dia tidak akan mengganggulah sebarang transaksi yang akan dijalankan oleh klien. Seterusnya adalah pemeriksaan program aplikasi, di mana teknik ini akan digunakan oleh juruaudit apabila terdapat sebarang perubahan dalam sistem yang dibangunkan oleh klien mereka sendiri. Andai kata klien sebelum ini menggunakan sistem sekian, jadi selepas beberapa tahun kemudian mungkin mereka nak tukar sistem yang sekian tersebut kepada begini. Jadi juruaudit perlu melihat kepada andai kata pada satu tempoh perakaunan tersebut sama ada pembangunan sistem yang baru dibangunkan oleh klien tersebut berada di landasan yang betul. Sebagai contoh, juruaudit perlu melihat kepada kawalan yang berada pada tahap sebelum perubahan berlaku dan juga selepas perubahan berlaku. Jadi juruaudit mungkin boleh menggunakan audit program, software program untuk membandingkan kawalan-kawalan yang berada pada tahap sebelum dan juga selepas daripada tarikh perubahan sistem tersebut dibangunkan. Dalam merancang sesebuah audit, juruaudit mungkin perlu mempertimbangkan beberapa perkara atau faktor dalam memilih sama ada untuk menggunakan kaedah CAAT ataupun manual. Jadi antara faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: pertama, pengetahuan, kepakaran dan pengalaman IT yang dimiliki auditor. Jadi bagi seseorang auditor atau sesebuah pasukan audit untuk memilih menggunakan kaedah CAAT ni, mereka perlu memastikan juruaudit tu mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran IT yang mencukupi untuk merancang dan melaksanakan audit menggunakan software CAAT tu nanti. Jadi tanpa pengetahuan, kemahiran atau kepakaran IT ni, auditor perlu memilih untuk melaksanakan ujian manual lah dan bukannya CAAT, sebab tanpa pengetahuan IT yang cukup tidak sesuai lah untuk seseorang auditor tu memilih menggunakan CAAT. Yang kedua ialah ketersediaan CAAT dan kemudahan komputer yang sesuai. Juruaudit perlu mempertimbangkan perkara ini sebab dalam sesetengah situasi,
Juraaudit mungkin merancang untuk menggunakan kemudahan komputer lain apabila penggunaan CAAT pada sistem komputer entiti adalah tidak praktikal. Misalnya, kerana ketidaksesuaian antara program pakej juraaudit dengan sistem komputer entiti tersebut. Jadi juraaudit boleh memilih untuk menggunakan kemudahan mereka sendiri seperti their own PCs or laptops. Selain itu, kerjasama kaki tangan daripada sesebuah entiti juga menyumbang dalam keberlangsungan penggunaan CAAT pada sistem entiti mereka. Sebagai contohnya, kerjasama dari segi menyediakan salinan fail data dalam format yang diperlukan oleh juraaudit. Jadi dengan adanya kerjasama seperti ini, ia lebih mudah bagi seseorang auditor itu untuk menggunakan kaedah CAAT berbanding kaedah manual. Pertimbangan yang ketiga pula ialah ketidaksesuaian penggunaan ujian manual. Jadi, sesetengah prosedur audit mungkin tidak dapat dilaksanakan secara manual kerana pemprosesannya yang agak kompleks atau melibatkan jumlah data yang sangat banyak. Tambahan pula, kekurangan hard copy evidence daripada kebanyakan sistem maklumat berkomputer sekarang lagi membuatkan ujian manual ini adalah tidak praktikal untuk digunakan. Oleh itu, dalam keadaan seperti ini, juraaudit lebih sesuai untuk menggunakan kaedah CAAT ni. Faktor seterusnya yang perlu dipertimbangkan oleh juraaudit dalam memilih sama ada untuk menggunakan ujian manual ataupun CAAT ialah tahap keberkesanan dan kecekapannya. Jadi seperti yang kita tahu, pelaksanaan CAAT ni melibatkan sistem berkomputer iaitu computerized system, manakala ujian manual pula berkait rapat dengan interaksi manusia, human interactions. Jadi jika dibandingkan, penggunaan CAAT dan manual ni tidak dapat dinafikan. CAAT merupakan kaedah yang lebih efektif dan berkesanlah untuk membantu kerja juraaudit. Hal ini demikian kerana kawalan sistem berkomputer tu adalah lebih baik berbanding manual, terutamanya apabila ia melibatkan sejumlah data yang sangat banyak. Keberkesanan dan kecekapan ini juga perlu dipertimbangkan dari segi corak dan kekerapan ralat yang berlaku. Sebagai contohnya, kesilapan dalam memasukkan input amount ataupun details yang salah, atau kegagalan dalam memproses data daripada journal kepada ledger. Jadi dalam sistem berkomputer CAAT, ralat atau error seperti ini didapati lebih kurang terjadi berbanding kaedah manual. Jadi sistem berkomputer CAAT ini adalah lebih efektif dan berkesan dalam membantu kerja-kerja auditor, mengurangkan corak ataupun kekerapan ralat yang berlaku di samping lebih menjimatkan masa juraaudit berbanding menggunakan kaedah manual. Akhir sekali, pertimbangan yang harus diambil kira oleh auditor ialah pemasaan atau timing. Sesetengah data tertentu seperti perincian transaksi sering disimpan hanya dalam waktu yang singkat atau mungkin tidak terdapat dalam bentuk yang boleh dibaca oleh mesin, iaitu machine readable form. Oleh itu, juraaudit perlu membuat pengaturan penyimpanan data yang diperlukan itu, ataupun mereka mungkin perlu mengubah waktu kerja audit mereka kepada suatu masa yang lebih sesuai dengan keperluan data tersebut. Jadi bagi situasi seperti ini, ia lebih mudah dan sesuai untuk auditor menggunakan kaedah ujian manual berbanding CAAT. Seterusnya, sekiranya masa yang ada untuk melaksanakan audit adalah terhad, juraaudit boleh merancang untuk menggunakan CAAT kerana penggunaannya akan memenuhi kehendak masa juraaudit lebih baik berbanding kaedah manual. Selamat sejahtera, nama saya Leong Yi Hong, nombor matrik A167899. Saya akan membentangkan perisian audit yang boleh diguna. Terdapat beberapa perisian audit yang boleh digunakan. Yang pertama ialah Audit Express ataupun AXP, iaitu sistem automasi yang melancarkan keseluruhan proses pengauditan dari input trial balance sampai ke generate laporan kewangan. AXP ini juga akan mempelajari dan menganalisis piawaian yang sedia ada secara berterusan supaya dapat memastikan software itu adalah sentiasa updated dan memenuhi keperluan piawaian. Software ini juga mengandungi 3 modul, iaitu modul audit profesional yang dapat membantu pengguna untuk mengurangkan kos, meningkatkan kecekapan operasi, membantu pengguna untuk memahami perniagaan klien dan mengenal pasti bidang kritikal sehingga dapat mengatur audit strategi secara keseluruhan dan menilai risiko kawalan berkenaan dengan proses operasi utama klien.
Dan modul ini ditambah baikkan dengan modul pengurusan klien dan modul sistem maklumat pengurusan yang dapat meningkatkan lagi kecekapan audit engagement dari segi operasi dengan menyediakan job assignment yang berkesan, pemantauan progres kerja dan penilaian prestasi kaki tangan. Perisian yang seterusnya ialah SCL ataupun Audit Command Language yang merupakan salah satu generalized audit software berasaskan awan. SCL ini telah menjadi salah satu perisian CAAT yang highly rated kerana sumbangannya yang bernilai dalam data mining, visualisasi dan analisis data, analisis ramalan ataupun predictive analytics, penyiasatan penipuan, audit dalaman dan luaran, analisis operasi dan sebagainya. Di mana teknik data mining yang ada dalam SCL ini adalah teknik yang sangat sering digunakan sebagai alat dalam mengesan penipuan, terutamanya apabila juru audit berurusan dengan jumlah data yang besar dan kompleks. SCL ini tersedia dalam 3 edisi, iaitu yang pertama, edisi profesional yang direka untuk pasukan kecil atau individu yang memerlukan keupayaan analitik penuh tetapi tidak bersedia untuk otomasi penuh. Yang kedua adalah edisi pasukan, adalah untuk pasukan kecil dan besar yang ingin mengekalkan semua data mereka termasuk aktiviti pelaporan dan pemulihan data tetapi mahukan proses automatik. Yang akhir sekali ialah edisi enterprise yang sesuai bagi organisasi yang besar dan kompleks yang memerlukan fungsi robotik penuh untuk program pemantauan, ujian lebih baik, collaboration tools, keupayaan dashboarding dan aliran kerja penuh. Perisian yang ketiga ialah idea, iaitu suatu penyelesaian analisis data yang komprehensif dan mudah digunakan oleh pengguna, terutamanya accountant, juru audit ataupun penganalisis kewangan, yang membolehkan mereka untuk menilai risiko, mengumpulkan bukti, uncover trends dan memberikan kecerdasan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih tepat daripada pelbagai sumber data. Ia juga dapat membantu pengguna untuk membuat analisis data untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh penipuan atau ketidakpatuhan dan menyampaikan findings itu dengan tepat dan boleh dipercayai. Sebagai contoh, idea akan menganalisis semua transaksi untuk mencari corak yang menunjukkan penipuan atau penyelewengan. Terdapat 4 alat yang dipercayai untuk analisis data, iaitu yang pertama, mengimport data dari mana-mana sumber untuk menukarkan maklumat tersebut kepada insights ataupun pandangan. Yang kedua, menganalisis semua transaksi untuk menentukan corak, trend, outliers dan correlations yang mungkin tidak disedari. Yang ketiga, discover ataupun mencari, iaitu memvisualisasikan hasil untuk mengenal pasti kawasan atau anomali yang berisiko tinggi. Yang akhir sekali, mengautomatik proses perniagaan untuk mencapai kecekapan dan keberkesanan dan meningkatkan ketekalan kerja mereka. Ujian data digunakan untuk menguji kewujudan dan keberkesanan aplikasi program yang digunakan dalam sistem klien. Ini bermaksud juru audit dia nak cek sama ada sistem yang digunakan oleh klien dapat berfungsi dengan baik. So, ada 2 teknik yang boleh digunakan, iaitu pertama, ujian data audit ataupun audit test data, dan yang kedua ialah kemudahan ujian bersepadu, iaitu integrated test facilities. Dalam ujian data audit, firstly kita kena tahu data dan sistem siapa yang digunakan. Data tersebut merupakan data juru audit sendiri untuk mereka cek dan akan dimasukkan untuk diproses ke dalam sistem komputer dan aplikasi program klien. Ujian data ini melibatkan juru audit menyediakan transaksi dummy, iaitu data yang dicipta menyerupai dengan data sebenar di mana dekat situ ada data with errors dengan without errors. So, hasil keputusan yang diproses tersebut akan dibandingkan dengan jangkaan juru audit untuk menentukan kawalan tersebut dapat beroperasi dengan cekap serta objektif sistem tercapai. Selain itu, ia juga untuk memastikan bahawa errors itu dapat dikesan oleh sistem klien.
Ujian data tersebut perlu eliminate efek dia untuk elak berlaku masalah ketika normal operation cycle. Data tersebut boleh diproses sama ada melalui normal operation cycle iaitu live test data ataupun di luar operation cycle iaitu dead test data. Kalau live test data, dia boleh menyebabkan berlaku gangguan pada sistem operasi ataupun boleh merosakkan master files. Tapi, kalau dead test data, dia boleh mengelakkan masalah live test data tapi hanya boleh beri jaminan bahawa sistem tu berfungsi dengan baik apabila tidak dijalankan ketika operasi normal. So, ia bermaksud tak mencerminkan keadaan yang sebenar. In order to mitigate risiko ni, ia boleh dijalankan dengan unexpected visit dan membuat salinan program klien untuk later inspection. Antara contoh errors ialah kod yang tidak wujud seperti pekerja dan transaksi melebihi had yang ditetapkan. Ini merupakan gambar rajah untuk menerangkan mengenai ujian data audit. Mula-mula, juruaudit akan cipta dummy transaction, lepas tu akan dimasukkan ke dalam aplikasi program sistem klien. Hasil yang diproses dalam sistem tersebut akan dibandingkan dengan jangkaan juruaudit. Contohnya, kalau incorrect data dimasukkan ke dalam sistem, juruaudit akan menjangkakan input tersebut ditolak dan sebaliknya bagi correct data. Jika sistem tersebut menerima bagi data yang ada errors tu, juruaudit perlu melakukan substantive procedure untuk mengenal pasti masalah ni. Contohnya, ada satu pelanggan yang berlaku dekat luar negara, dia guna credit card untuk membuat pembayaran di shopping mall. Tapi dia tak sedar credit card dia dah expired. Bila buat pembayaran sistem dekat shopping mall tu still accept transaction tu. Supposedly perlu ditolak kan. So, kita dapat tahu bahawa sistem dekat shopping mall tu tidak beroperasi dengan cekap. Di mana ujian data ni boleh guna untuk detect masalah seperti ini. Selain itu, ujian data juga penting untuk kawalan dalaman. Ini merupakan contoh ujian data audit. Andaikan transaksi penggajian yang melebihi 80 jam seminggu tidak dibenarkan. Ada contoh 3 situasi iaitu pertama 79 dan 80 jam. Sistem tersebut sepatutnya menerima kerana tidak lebih daripada 80 jam. Tapi bagi 81 jam punya, sistem tersebut perlu menolak. Namun sekiranya sistem tersebut menerima, terdapat masalah kecakapan dan keberkesanan yang berlaku dalam sistem tu. Oleh itu, juruaudit perlu melaksanakan substantive procedure bagi mengesan masalah sistem tersebut. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam ujian data audit. Kelebihan dalam ujian data audit ialah ia dapat membantu juruaudit mengetahui bagaimana sistem beroperasi. Hal ini kerana juruaudit boleh menjalankan substantive procedure sekiranya sistem yang digunakan oleh klien adalah tidak cekap. Manakala kekurangan dalam ujian data audit pula ialah risiko tidak sama ketika diuji dan dilakukan secara langsung. Hal ini kerana data dummy yang dimasukkan ke dalam sistem diproses ketika di luar operasi normal iaitu dijalankan secara bukan langsung. Kedua, ia perlu direkodkan di dalam kertas kerja. Ia berlaku disebabkan oleh semua data ataupun transaksi dimasukkan ke dalam sistem. Teknik yang kedua ialah kemudahan ujian bersepadu ataupun Integrated Test Facilities. ITF ni dia sama macam ujian data audit tapi ia hanya berbeza di bahagian processing iaitu dijalankan secara live. Kalau ujian data audit, dia dijalankan secara dead testing. Dia still melibatkan menggunakan dummy transaction iaitu data yang dicipta untuk menguji sistem tersebut sama ada dapat beroperasi dengan baik ke tak. Ini merupakan proses bagi kemudahan ujian bersepadu ataupun ITF. Data juruaudit yang dicipta bersama dengan data klien diproses serentak ke dalam komputer processing. Sistem tersebut akan menunjukkan sama ada data dummy itu akan diterima ataupun ditolak. Kalau macam dead test data, kita hanya masukkan data yang juruaudit cipta je. Selepas itu, juruaudit akan bandingkan antara data klien dengan data juruaudit yang dijangka. Namun, untuk kita elakkan daripada merosakkan sistem klien sebab data dummy ni dijalankan secara serentak dengan data klien, so juruaudit boleh cipta data pemprosesan khas iaitu processing tersebut dijalankan untuk ujian data audit je. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam kemudahan ujian bersepadu. Antara kelebihan dia ialah ujian berkala tidak memerlukan proses secara berasingan.
Namun, perancangan perlu dilakukan secara berhati-hati iaitu mestilah berasingan dengan data klien. Hal ini supaya kita tak nak rosakkan data klien tersebut. Kedua, ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa pengetahuan pekerja tersebut. Maksudnya, time kita jalankan CAAT tu, juru audit tidak diperlukan. Kelemahan yang wujud ialah ia boleh merosakkan data klien sebab ujian yang dilakukan secara serentak dengan data klien. Kedua, dia tak ada jaminan bahawa cara data yang diuji untuk diproses tu sama dengan klien punya. Namun, masalah ni boleh diatasi dengan minta kebenaran daripada pihak klien dalam sistem perekonomian klien tu untuk jalankan kemudahan ujian bersepadu dalam sistem klien. Antara prosedur audit yang boleh digunakan untuk mengawal aplikasi ujian data ialah pertama, mengawal urutan penyerahan ujian data dalam kitaran pemprosesan. Yang kedua, menjalankan ujian data yang mengandungi jumlah yang kecil sebelum dihantar ke ujian data yang utama. Yang ketiga, hasil keputusan yang dijangkakan akan dibandingkan dengan ujian data yang sebenar. Yang keempat, mengesahkan bahawa program yang terkini digunakan untuk proses ujian data. Dan akhir sekali, melakukan ujian sama ada program yang digunakan untuk memproses ujian data tersebut merupakan program yang digunakan oleh klien. Nama saya Nurul Atiyah binti Zulkifli, nombor matriks A161981. Sekarang saya akan menerangkan tentang kesan e-dagang terhadap kerja audit. Bagi sasaran audit sistem e-dagang, selain daripada objektif audit yang biasanya iaitu untuk mengeluarkan pendapat tentang penyata kewangan syarikat, juraaudit juga perlu mengaudit sistem maklumat yang digunakan oleh syarikat, termasuk sistem e-dagang, integriti data dan keberkesanan sistem, serta mengeluarkan pendapat tentangnya. Ciri-ciri audit sistem e-dagang ada 5. Yang pertama ialah data elektronik. Segala data transaksi dan juga sistem operasi e-dagang disimpan di dalam database. Oleh itu juga audit perlu menggunakan teknologi interface audit untuk mengumpulkan data-data berkenaan, kemudian menukarkan data itu kepada data analisis audit dengan menukarkannya kepada gedung data. Yang kedua ialah penggunaan CAAT. Disebabkan perniagaan e-dagang dan sistemnya adalah fully automatic, jadi juraaudit juga perlu menggunakan sistem CAAT. Yang ketiga ialah perubahan dalam kawalan risiko audit. Disebabkan teknologi ini seringkali berubah dan berkemungkinan juga digunakan sebagai commercial weapon, jadi juga audit mempunyai kesukaran dalam mengenal pasti risiko baru untuk menilai dan mengawal mereka serta siapa yang bertanggungjawab. Keempat ialah inovasi dalam kandungan audit report. Selain daripada pendedahan audit yang tradisional, kandungan audit report bagi perniagaan e-dagang juga perlu merangkumi keselamatan maklumat urus niaga, maklumat privasi pelanggan, serta untuk memastikan data pelanggan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak relevan. Yang terakhir, real-time audit. Juraaudit akan berhubung dengan sistem maklumat pelanggan dalam real-time. Mereka akan dapatkan audit evidence, menyediakan kaundangan audit serta menyediakan laporan audit, semua dalam masa sebenar. Yang seterusnya ialah 7 aspek proses audit dalam e-dagang. Pertama sekali, juraaudit perlu mengaudit kitaran hidup pembangunan sistem. Ini adalah daripada awal, daripada peringkat perancangan sistem, kemudian peringkat pembangunan sistem, penerimaan sistem, pengoperasian sistem dan akhir sekali kepada peringkat penyelenggaraan sistem. Juraaudit juga perlu mengaudit sumber hardware dan software sistem yang digunakan oleh syarikat untuk memastikan kesahihan sistem yang digunakan, sama ada ia boleh memenuhi keperluan pelanggan dan juga sama ada ia selari dengan undang-undang.
Seterusnya, audit keselamatan sistem yang terdiri daripada dua, iaitu audit keselamatan data rangkaian yang memfokuskan kepada keselamatan software yang digunakan, serta audit kawalan akses rangkaian yang mengaudit kawalan autoriti untuk memastikan maklumat yang berkaitan hanya dapat diakses oleh mereka yang mempunyai autoriti, dan mengaudit user authentication. Kemudian, juru audit perlu mengaudit pengurusan sistem. Matlamat aspek ini adalah untuk memastikan prestasi sistem yang digunakan dan kebolehgunaannya, memastikan integriti data dan juga keselamatan sistem. Kandungan audit yang boleh dilaksanakan adalah yang pertama, dari segi pengawasan sistem, konfigurasi sistem dan pengurusan sistem operation, iaitu antara soalannya ialah sama ada perlu atau tidak mengupdate hardware dan software yang digunakan. Yang kedua adalah berkaitan hubung kait peristiwa dan pemprosesan automatik. Ini adalah merupakan analisis menyeluruh terhadap perkara yang boleh menyebabkan kesilapan dalam sistem. Dan yang ketiga, pengurusan impak perniagaan yang memastikan servis perniagaan berada pada tahap yang tertinggi. Aspek kelima dalam proses audit ke atas sistem e-dagang ialah audit kawalan dalaman. Audit kawalan dalaman terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah audit kawalan am. Audit kawalan am ini memfokuskan terhadap persekitaran kawalan dalaman. Termasuklah management punya konsep terhadap sistem e-dagang dan juga organizational culture dan staff loyalty. Yang kedua ialah audit kawalan aplikasi. Audit kawalan aplikasi ini memfokuskan terhadap keberkesanan, kesahan dan kesesuaian aktiviti kawalan, terutamanya yang melibatkan authorization, pemisahan tugas yang tidak sesuai dan juga aktiviti kawalan risiko yang diperlukan serta ia punya countermeasure. Juru audit juga perlu menyemak risiko pemprosesan data dalam aktiviti kawalan dalaman, iaitu dengan menyemak ketepatan, integriti dan juga keselamatan data. Yang keenam adalah audit perniagaan e-dagang itu sendiri. Juru audit perlu mengaudit maklumat asas produk seperti harga produk, maklumat dagang produk seperti shipping information, servis selepas jualan seperti jaminan waranti, risiko proses dan prosedur pemprosesan seperti kesilapan dalam penghantaran, dan akhir sekali hak dan kewajipan pelanggan. Aspek terakhir dalam audit e-dagang ialah audit pemulihan bencana dan pelan kelangsungan perniagaan. Pelan ini adalah untuk mengelakkan perniagaan dari gangguan semula jadi ataupun bencana buatan manusia. Kandungan utama aspek ini adalah untuk memastikan pelan sedia ada adalah relevan dan boleh dilaksanakan ataupun tidak.